sejahtera kepada murid-murid cikgu yang cikgu sayangi. Bertemu lagi kita di dalam video kali ini. Baik, pada video kali ini cikgu akan mengajar kamu tentang bagaimana untuk menghasilkan seni karya cetak menggunakan bahan-bahan alternatif. Okey, sebelum tu kita mengimbas kembali pembelajaran kita pada video sebelum ini. Jadi pada video sebelum ini cikgu mengajar kamu tentang sejarah seni cetak barat sebelum abad ke-21. Jadi sebelum abad ke-21, di barat seni cetak intaglio dan seni cetak kayu adalah hasil karya yang sangat-sangat terkenal pada waktu itu. Jadi untuk menghasilkan seni cetak intaglio dan seni cetak kayu memperolehi proses-proses yang agak rumit untuk dilakukan. Okey, pada hari ini disebabkan kita semua berada di rumah dalam proses PKPP, jadi kita boleh menghasilkan karya di rumah sahaja menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah. Okey, sebelum tu cikgu akan beritahu tentang objektif pembelajaran kita hari ini, iaitu pertama, pelajar akan dapat menghasilkan karya seni cetak intaglio menggunakan cara alternatif. Kemudian, pelajar dapat menghasilkan seni cetak kayu menggunakan cara alternatif. Dan ketiga, pelajar dapat menjadi lebih kreatif untuk menghasilkan seni cetak dalam menggunakan bahan-bahan alternatif. Jadi sebelum itu cikgu akan tunjuk kamu pakaian yang betul dan juga bahan-bahan untuk menghasilkan seni cetak. Jadi hari ini cikgu tidak memakai pakaian yang formal, cikgu pakai pakaian yang sangat-sangat casual, iaitu pakai pakaian yang selesa untuk menghasilkan karya seni. Kemudian kita harus pakai apron ataupun kita panggil apron dalam bahasa Inggeris untuk menghasilkan karya seni cetak ini, kerana seni cetak yang kita akan hasilkan ini agak sedikit kotor. Jadi penghasilan prosesnya agak sedikit kotor. Jadi sebelum tu cikgu akan tunjuk bahan-bahan dulu. Jadi ini adalah bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk menghasilkan seni cetak alternatif. Yang pertama ialah mounting board, paper warna jika mahu guna, akrilik, printing foam board, sarung tangan dan alat tulis serta berus, air, palette dan juga tisu. Okey, sebelum cikgu merekod video ini, jadi cikgu telah menghasilkan satu karya seni cetak, iaitu ini. Ini adalah karya seni cetak yang cikgu hasilkan menggunakan bahan alternatif di rumah. Jadi di sini cikgu telah menyimpan bahan-bahannya, iaitu ini. Ini adalah plastik bubble wrap, di mana plastik untuk kita membalut barang-barang yang senang pecah. Jadi cikgu potongnya membentuk bulat seperti ini dan cikgu mewarnakannya menggunakan warna akrilik. Kemudian cikgu chalk di atas permukaan. Di sini kamu lihat ada beberapa warna yang berbeza, jadi cikgu memotongnya ke dalam 4 keping seperti ini. Ini adalah warna biru, warna orange, kekuningan, merah dan juga warna hijau. Kemudian cikgu menggunakan foam printing board sebagai untuk menghasilkan daun. Jadi kamu boleh lihat daun-daun yang ada di sini. Cikgu menggunakan foam ini kecil ini untuk cetak bentuk daun ini. Baik, sekarang kita mulakan dengan penghasilan karya seni cetak. Okey, sekarang kita akan hasilkan sebuah karya yang mana berbentuk sebuah kapal di atas lautan yang bergelora. Jadi sebelum tu cikgu dah hasilkan beberapa bentuk yang akan dihasilkan dalam permukaan ini.
Jadi ini adalah bentuk kapal, ini adalah bentuk ombak yang kuat dan ini adalah air laut yang bergelora. Jadi sekarang cikgu akan hasilkan satu lagi bentuk iaitu bentuk rumah api. Okey. Jadi sebelum cikgu hasilkan bentuk-bentuk ini, cikgu telah melukisnya terlebih dahulu di atas kertas seperti ini. Kemudian cikgu tiru balik di atas board printing foam board ini untuk menghasilkan blok cetakan. Tetapi kamu kena ingat, jika kamu melukis seperti ini, hasil karyanya akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan terbalik. Jadi kamu kena merancangnya terlebih dahulu betul-betul. Okey, sekarang cikgu akan hasilkan rumah api. Penghasilan rumah api ini sama seperti penghasilan langkah-langkah penghasilan seperti bentuk-bentuk yang cikgu sediakan tadi. Okey, sekarang cikgu akan lukis bentuk rumah api. Cikgu akan ukur di sini. Cikgu akan jadikan dia kecil seperti ini. Ketinggian dia dan besar-besar ini. Jadi cikgu akan lukis. Okey, sekarang cikgu dah hasilkan bentuk rumah api seperti ini. Okey, kamu kena ingat sekarang cikgu menggunakan permukaan berwarna hitam. Kalau kamu tak nak guna permukaan warna hitam pun boleh. Tapi cikgu, kali ini cikgu nak menunjukkan kesan background warna hitam ini untuk menghasilkan efek ataupun kesan seperti waktu malam. Okey. Sekarang cikgu akan lukiskan kembali bentuk ini di atas printing foam board seperti ini. Okey. Printing foam board ini berbentuk seperti ini dan teksturnya kasar tapi dia lembut seperti gabus. Sekarang cikgu akan lukis balik. Okey, sebelum tu supaya dia tidak bergerak, kita boleh gunakan tape double sided seperti ini. Tetapi jangan lekat betul-betul di permukaan yang ada kesan pensel ini. Kita lekat di tepinya. Ini adalah bertujuan untuk supaya masa kita lukis, kertas kita tidak bergerak. Kita buka lapisan di atas itu, kemudian kita lekat. Okey, jadi dia tak bergerak, dia melekat. Sekarang kita memerlukan pensel seperti ini. Pensel seperti ini tidak boleh terlampau tajam. Kita boleh tengok dia punya mata dia agak tumpul, supaya bila kita lukis, kita tidak mencucuk ataupun mengoyakkan kertas ini. Okey, sekarang kita akan lukis.
sekarang cikgu dah siap lukis. Kita akan buka. Okey, ni letak tepi. Okey, kalau kamu boleh lihat, ini mempunyai bentuk yang cikgu telah tiru tadi. Okey. Jadi bentuk ini kita akan tekan lagi sekali, tetapi tekan lebih kuat sikit untuk menghasilkan kesan timbul pada bentuk ini. Sekarang kita akan ikut bentuk. Okey, sekarang cikgu dah selesai mengukir atas form board printing ini. Kemudian cikgu akan potong mengikut bentuk yang cikgu telah hasilkan ini. Sekarang bentuk rumah api telah siap. Okey. Sekarang kita akan mulakan proses cetakan. Okey, mula-mula kita akan ambil bentuk-bentuk air dulu. Okey, sekarang kita akan chop air ini. Kita akan menggunakan warna akrilik, warna ini. Ini adalah warna blue lake, dan juga kita akan pakai warna ultramarine. Okey, sekarang kita letaknya di atas. Kemudian warna ini. Murid-murid jangan risau ya. Saya punya palette warna ini telah kering. Warna-warna di atas palette ini telah kering. Jadi saya boleh tindih di atasnya. Okey, sekarang kita ambil berus kecil dan besar. Sekarang saya akan guna kecil dahulu. Celupkan ke dalam air sedikit.
dan keringkan sedikit. Kemudian ambil warna biru dan mula mengecat. Murid-murid kena buat proses mewarna ini dengan agak cepat sebab cat akrilik akan cepat kering. Okey, kita akan warnanya di atas permukaan lain supaya tidak terkena atas permukaan yang kita nak cetak. Okey, murid-murid boleh campurkan dengan warna biru cair untuk menghasilkan ton warna air. Okey. Kamu semua kena ratakan warna itu sebaik mungkin. Mula-mula kita pakai sarung tangan supaya tangan kita akan tidak kotor. Sebab warna akrilik agak susah untuk ditanggalkan bila ia melekat di tangan kita. Okey, sekarang cikgu akan lekatkan chalk di atas sini. Tekan, 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 dan tekan. Kemudian hati-hati bila melekat. Tada! Ia mempunyai warna. Sekarang kamu nampak warnanya agak gelap. Jadi kamu boleh campurkan warna putih kepada warna biru ini supaya dia ada menghasilkan ton warna yang cantik. Kita akan campur seperti ini. Kita boleh tindihkan dengan warna tadi. Sedikit putih, sedikit biru, kita boleh campur seperti ini. Sekarang kita warna ataupun chalk dan tekan. Dan hati-hati apabila melekatnya. Dapat bentuk ombak. Okey, sekarang kita akan membuatnya atau menghasilkan ombak yang bergelora itu secara berkali-kali, secara banyak kali supaya dia dapat menghasilkan bentuk ombak yang nampak seperti bergelora dengan kuat.
akan mewarnakan warna ombak. Jadi kita menggunakan berus yang kecil. Jadi ombak selalunya akan mempunyai warna yang putih di sini dan warna kebiru-biruan di sini. Jadi kita akan warnakan, kita akan warna putih di bahagian sini. Putih dia boleh putih sangat ataupun putih kebiru-biruan. Macam sekarang kita akan warnakan. Baik, sekarang kita akan mewarna rumah api ini dan kita akan mewarnanya dengan warna yang sesuai. Sekarang cikgu nak warnakan dia menjadi warna putih. Jadi kita akan warnanya terlebih dahulu. Okey, selepas kita selesai mewarnakan, dan kita akan mengulangi proses yang sama, iaitu mencetak di atas permukaan. Okey, lepas kita cetak, kita akan mempunyai masalah seperti ini, iaitu color tidak melekat ataupun warna tidak melekat. Jadi kita boleh menambahnya kembali warna-warna yang kita telah warna dengan sebelum ini. Jadi kita akan warnakannya dengan warna yang sama dan kemudian kita akan cetak semula. Sekarang kita akan menghasilkan percikan ataupun kesan percikan ombak. Jadi saya akan menggunakan berus yang kasar dan besar dan akan memilih warna putih dan sedikit kelabu untuk menghasilkan percikan air ombak. Sekarang kita akan mengambil berus satu lagi untuk menahan berus utama supaya dapat kesan percikan yang akan dihasilkan. Seperti ini, kita akan mengetuk-ngetuk antara satu berus ke berus satu lagi untuk menjadikannya lebih banyak penghasilan percikan warna. Jadi selepas kita membuat kesan percikan ombak itu, ia akan menjadi seperti ini. Okey, jadi kita telah menghasilkan satu karya yang tu dan juga karya
yang cikgu hasilkan sebelum video ini bermula. Ini adalah karya 1 dan kemudian ini adalah karya 2. Okey, jadi itulah hasil karya seni cetak yang dapat cikgu tunjuk secara alternatif. Kerana kita bila berada di rumah, kita tiada bahan-bahan atau peralatan-peralatan seni cetak yang sebenar untuk menghasilkan karya seni cetak. Jadi jika kamu di rumah, kamu boleh jadi lebih kreatif untuk menggunakan bahan-bahan yang ada di sekeliling kamu. Contohnya daun, ataupun sabun ataupun span, dan kamu boleh mengukir atau melukis pada permukaan tersebut untuk dipotong dan dijadikan bentuk-bentuk subjek untuk dicetak di atas permukaan hasil karya seni kamu. Jadi cikgu harap kamu semua dapat mengikuti pembelajaran kita hari ini dan cikgu harap kamu semua sihat-sihat saja di rumah. Terima kasih. Bye.